Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Okey, hari ni I nak kongsikan kisah tentang pengalaman ibu kepada penghantar ni yang pernah bekerja di kilang. Dia kata ibu dia ibu tunggal. Kiranya macam mak dia lahirkan dia muda. So diorang ni macam grow up together lah. So sepanjang zaman mak dia muda memang mak dia kerja kilang. So mak dia ada banyak kisah dekat kilang. Okay, timeline tahun ni I rasa dalam tahun 70-an, 80-an macam tu lah. So time ni mak dia kerja kat kilang. Kilang kat mana I pun tak pastilah. So okay, kisah pertama ni yang berlaku waktu ni mak dia masa zaman awal-awal masuk kerja tau. Sedikit backstory lah. Dia kata mak dia start kerja kilang lepas mak dia mengandungkan dia. Kemudian bapak dia hilang. Bapak dia dalam kisah ni absent father lah. Sampai sekarang dia tak tahu mana bapak dia pergi. Whatever it is, dia kata punca kenapa mak dia start kerja kilang is sebab dia tinggalkan suami lah. Bapak dia pergi hilang tanpa kabar berita bertahun-tahun dah ni. So anyway, mak dia time tu tengah mengandungkan dia. So kita namakan mak dia ni Mak Salmah. Bukan nama sebenar, okay? So Mak Salmah ni pergilah interview, dapat kerja dekat kilang. You know, okay je, tak ada masalah untuk kerja apa-apa shift. Sebab yang dia tahu dia nak ada duit supaya boleh ada simpanan untuk anak yang bakal lahir. Salwa lah, Salwa yang hantar kisah ni. Salwa bukan nama sebenar juga, okay? So anyway, masa awal-awal kerja tu okay. Dekat kilang tu semua orang friendly. Zaman-zaman ni memang tak ada, apa orang kata tu, tak ada banyak sangat pekerja asing, mak dia kata. So memang orang Melayu je lah semua. So senang lah buat kawan. Tak ada masalah komunikasi. Bukanlah sebab resis ke apa, tapi sebab bila semua Melayu senang lah bergaul. Lepas tu mak dia nak tanya nak naik bas mana, apa semua senang. Trend pekerja kilang pula zaman mak dia ni, I pun tak pasti zaman sekarang macam mana lah kan. Tapi trend pekerja kilang zaman mak dia ni, diorang suka bersiap. Diorang suka bersiap, make up. Datang kerja dah make up cantik-cantik dah. Memang dia kata bedak tebal, lipstick merah, semua dah cantik-cantik. Lepas tu sebelum balik kerja pun tepek lagi. Sebab kejap lagi kan nak naik bas. Trend dia memang kena make up cantik-cantik. So, kenapa dalam kisah ni dia terapkan macam mana pekerja kilang ni terapkan kecantikan? Yelah, ada satu kali ni mak dia datang awal. Terawal sangat pula sebab ada tumpang jiran kan benda tak nak pergi kerja kilang. So sepatutnya shift dia pukul 7, pukul 6.30 dia dah sampai dekat kilang. Tak ada masalah lah kan, 6.30 dia macam kejap lagi pukul 7 nak start je kan. Dekat kilang ni pun ada kantin, so boleh lah breakfast kat situ. Tapi instead of pergi breakfast, mak dia pergi toilet dulu sebab nak bersiap. So kira dia masuk toilet. Dalam toilet tu dia kata ada cubicle 2 je. Sebab ni adalah toilet hujung. Mak dia kata toilet hujung, kita assume lah macam toilet hujung sekali. Mak dia pergi kat situ sebab dekat dengan line mak dia. So toilet tu hujung, jarang orang pakai. Tapi adalah orang pakai. Tak adalah tempat tu tutup tau. Tak ada 2 je cubicle. Mak dia tak pakai cubicle, mak dia pakai sinki je. So mak dia start lah bersolik. Tiba-tiba dia dengar orang ketawa. Bila mak dia stop make up, mak dia pusing ke apa ke, ketawa tu stop. Tapi bila mak dia pusing balik, bila mak dia tipik balik lagi dengan blushernya lagi, dengan lipstick macam orang gelakkan mak dia tau. Lepas tu mak dia ni pula being the new girl kat situ kan, spontan tertanya, awak gelakkan saya ya? Yelah, dia ingatkan macam kawan-kawan dia lah. Macam sebab pintu tu, mak dia kata pintu tu tak tertutup as in terkunci tau, dia macam terbuka sikit. Itu yang buat mak dia ingatkan toilet tu kosong. Tapi bila dah ada orang ketawa-ketawa, so mak dia kata mungkin orang tu nampak daripada lubang pintu tu kan, sebab pintu tak tutup rapat. So mak dia pergi kat cubicle tu, buka cubicle tu, semerbak bau wangi je. Bila mak dia dah bau wangi tu, mak dia macam semacam ni kan dia mengandung. So dia terus lari lah. Dia lari-lari, dia terjumpa ada security ni. Security tanyalah kenapa. Dia kata dia baru teringat. Dia tak naklah cakap ada hantu, takut orang gelakkan ke apa kan. Dia kata dia baru teringat, dia lapar lah, dia nak pergi kantin. Security ni biasalah ronda-ronda. Dah panggil wak. Wak tu macam pandang dia pelik. Macam betul ke kau nak pergi kantin, berlari-lari keluar dari bilik air kan. Dia kata awak nak pergi kantin, marilah kita bergerak sekali. So pergilah kantin whatever. Kisah toilet tu mati di situ. So bila dah kerja kilang, kadang-kadang ada shift pagi, kadang-kadang ada shift malam, kadang-kadang ada shift dua-dua sekali buat overtime kan. So it's normal lah. And then zaman dia
dalam perut mak dia tu pun, mak dia no choice. So mak dia memang kerap buat overtime. So mak dia pun buatlah overtime ni. Ada satu kali tu dia dengar ada orang menjerit. Time ni dia orang semua tengah overtime dengan kawan-kawan dia, semua dengar orang jerit. Jerit kuat-kuat. Lepas tu semua macam saling berpandangan tau. Tapi dia punya macam station manager tu lah cakap kat dia orang macam buat tak tahu je, teruskan bekerja. Tapi of course dalam tu mesti curious kan, apa benda yang siapa yang jerit, kenapa tak payah buat apa-apa kan. Okay, bila dah habis kerja, dia tanyalah ada akak-akak senior kat situ. Dia orang macam, Kak, tadi kan akak dengar tak ada bunyi orang jerit. Lepas tu akak kata, kau kalau dengar apa-apa kau tak payah tegur-tegur lah. Lepas tu dia kata, kenapa akak? Dia kata nanti akak cerita. So dia pun dah siap-siap lah whatever, bersihkan diri kat toilet tu semua. Even kalau overtime, pekerja kilang ni selalu cakap mak dia cerita kat dia, even kalau kita overtime dah balik malam tu kan, tengah malam tetap memang rutin dia orang ke toilet. So okay, semua pun pergi toilet. So dia ajak kawan dia tau, Mak Salmah lah, dia ajak kawan dia nak pergi teman dia kat toilet lagi satu tu, sebab toilet tu jarang orang pergi. Masa dua-dua orang yang nak pergi toilet tu, akak senior tadi tu macam, korang tu nak pergi mana? Dia kata, nak pergi toilet belakang tu lah, sebab ramai sangat orang nak pergi toilet yang kat depan tu. Kalau setakat nak pergi 2 orang atau seorang, hentikanlah nak pergi sana. Dia kata, kenapa kan? Sebab yelah tau lah, kubikel ada 2 je, lepas tu sinki ada 1. Jom ikut akak. Tak apa, ramai-ramai lagi bagus. Waktu ni Mak Salmah ni dia tak fikir mistik tau, sebab dia tak terlintas langsung benda-benda mistik. Sebab ni tempat kerja, lepas tu kilang, lepas tu ramai orang, macam tak adalah terfikir mistik. Dia fikir macam okey lah, mungkin orang nak macam unity kot, nak pergi semua sekali. Sebab Mak Salmah perasan bila waktu rehat, memang yang senior-senior dia semua memang makan-makan berkumpul. Kita namakan member Mak Salmah ni Makcik Anis lah. So Mak Salmah ni dengan Makcik Anis ni selalulah together, sebab yang kakak-kakak senior ni memang selalu berkumpul. Bukannya diorang tak friendly ke, ada kasta lain-lain ke, ada bully-bully ke, tak ada. Tapi dia kata sebab dia selesa dengan budak ni pun muda, lepas tu budak ni pun macam baru masuk kerja, serang sekepala lah. So bila akak sini tu cakap kat dia orang, jom kita ni apa-apa kena unity kan, pergi bergerak sekali. Okey lah, tak apalah, dia pun ikut lah. So bersesak-sesak lah dekat dalam toilet tu, make up. So akak sini ni cakap, aku nampak 2 orang ni nak sibuk nak pergi ke tandas belakang tu. Lepas tu yang lain-lain pun cakap, korang kan kalau lah datang awal ke, nak balik lambat ke, kalau nak pergi tandas, jangan pergi belah sana. Belah sana tu orang tak pergi. Lepas tu yang Mak Salmah ni kata, kenapa? Hari tu saya ada datang awal, saya pergi toilet tu sebab dekat dengan line lah kan. Lepas tu dia kata, waktu siang pun orang tak pergi, lagilah subuh-subuh sepi. So dia orang gelak je lah. Okay, tak apa. Sudah masuk dalam bas masing-masing, barulah kat sini ni cerita. Dia kata sejarah kilang ni, dia asal usul dia macam tanah tu bermula daripada perniagaan kecil, kemudian berkembang sampailah dia orang boleh bina kilang kat situ. Cuma ada perjanjian mistik antara owner syarikat tu dengan jin dan syaitan lah, macam tu. Demi menjaga keamanan, kemajuan, kehebatan syarikat itu, pemilik syarikat dia menggunakan hikmat alam gaib. I tak pasti kita nak panggil ni saka ke apa, sebab pemilik ni bukan orang Melayu. So I tak tahu termai diorang panggil tu apalah. So I assume macam penjaga syarikat lah, penjaga company, macam tu lah. So, apa yang berlaku ialah setiap tahun akan ada korban jiwa dari kalangan pekerja kilang tersebut untuk memastikan penjaga ni well fed and always sentiasa jagalah. Ini adalah orang kata urban legend kilang tu lah. Setiap tahun akan ada ritual, iaitu akan kedengaran kes-kes di mana pekerja jatuh dalam mesin, pekerja cedera di kilang, atau even pekerja yang berhenti tiba-tiba hilang. Faham tak? Menurut akak senior tu, benda-benda ni kita tak dengar kat surat khabar, sebab benda-benda ni tak ada siapa melaporkan. Gitulah. Bagi Mak Salmah lah, dia daripada dulu dia tak percaya. Sebab kalau betul lah ada orang jatuh dalam mesin, mesti akan keluar berita. Sebab zaman dulu paling kerap kita selalu dengar ialah ada pekerja jatuh dalam mesin Coca-Cola. Always tersebar kisah macam tu. Tak ada kesahihannya pun. Tapi tu semua macam urban legend je lah kan.
So lebih kurang konsep macam tu lah kepercayaan staff-staff senior ni, bahawa dekat kilang mereka ada ritual yang perlukan korban seseorang. Dia bukanlah sacrifice the virgin ke apa, but always akan ada orang yang dikorbankan. So Mak Salma tanya, habis yang menjerit hari tu yang semua orang tak layan tu, adakah orang tu tengah kena korban? Itu lain. Itu punca daripada bilik air belakang tu. Kisahnya macam ni. Ada satu ketika dahulu, waktu ni akak senior tu level-level diorang baru masuk kerja. So dalam 10-15 years back lah, dia pernah buat overtime. Waktu tu dia nak pergi toilet, dia pergi sorang-sorang. So dia kata waktu ni dia tak tahu apa-apa, dia pergi toilet kat belakang tu. Dia pergi toilet kat belakang tu, dia dengar orang menangis. Cubicle tu memang masih 2 je. Dia pula masa time tu nak cuci tangan. So masa dia tengah cuci tu, menangis. Bila dia tutup air, menangis tu berhenti. Dia buka balik, bunyi nangis tu sambung. Dia tak terus fikir mistik. Dia kata kadang-kadang, sebab dah biasa kerja kilang, mesin mengeluarkan bunyi. Angin pun. So bila dah hidup dekat kilang, dia tak fikir mesin. So dia fikir, ada bunyi apa ni? The faucet ni ke yang problem? Buka balik air. Tapi takkanlah bunyi orang menangis daripada pipe air kan? Pilih tu. Tutup balik. Stop. Buka balik. Tutup balik. Stop. Buka balik. Stop. Tutup. Stop. Dia senyap. Dia tunggu. Lama dia tunggu. Senyap je. Sunyi. Dia macam, okey lah, tak ada apalah. Saya nak keluar. Masa nak keluar, tunggu. Siapa pula suruh tunggu? Lepas tu akak sini ni macam tak tahu apa-apa kan. Kenapa? Siapa di dalam? Lepas tu dia kata, ada masalah ke? Lepas tu senyap. Lepas tu dia nampak kubikel satu tu tutup, tapi tak rapat. Dia buka je pintu tu, ada perempuan pegang baby berdarah-darah. So akak sini ni terus lari keluar. Bila lari keluar, terus masuk kat stesen dia. Buat macam biasa. Tapi takut lah, tengah takut. Tapi dia macam intai-intai pintu. Intai-intai pintu. Intai-intai. Takut lah kalau benda tu ikut ke apa kan, tak ada apa. So dia senyap je. Lepas seminggu, baru terdengar cerita yang rupanya bulan lepas ada perempuan mati beranak dekat dalam kubikel tu. Sejak daripada hari tu, akak sini lah duk bagi tahu semua orang macam, weh, dia ada nampak perempuan tu memang pegang baby berdarah. Tolong aku. Rupanya sebelum tu memang ada perempuan dah mati beranak kat dalam kubikel tu. Cuma waktu tu akak sini tu baru, so akak sini tu tak tahu. Sejak daripada hari tu, akak tu memang tak pakai toilet belakang tu sampai bila-bila. Dia tak adalah berhenti kerja ke apa kan. Macam kadang-kadang kita dengar cerita orang dah dengar hantu terus berhenti kerja kan. Tak adalah, akak sini tu dia just elak je lah pakai. Tapi dia cerita lah kat orang lain supaya orang lain pun tak pergi situ. Itu penjelasan daripada akak senior tu lah kan. So sejak daripada hari tu, Mak Salma pun jaga-jagalah. Dia tak adalah nak ke belakang sangat. Kalau dia sampai awal, terlebih awal, dia terus direct ke kantin, tempat yang ada lampu lah. Tak adalah nak memberanikan diri nak pergi ke atas, naik terus. Memang boleh, kau boleh naik. Tapi bila dah tahu ada macam-macam ke, ada pula ritual makan nyawa setiap tahun ni kan. Lepas tu dapat tahu pula ada pula mati bersalin dalam kilang. Macam, wish, kilang apa ni kan? Scary tu. Tapi like I said, waktu tu Mak Salma mengandung, Mak Salma pula ibu tunggal, Mak Salma juga nak kena sara anak yang bakal lahir ni. So dia tak fikirlah sangat benda-benda takut ni. Kau dah dapat kerja kat kilang kan, kau kerja lah kat kilang tu. So okay, hari-hari berlalu, okay. Until ada satu kali ni, Mak Salma dengan Makcik Anis ni pergi solat. Tengah ambil wudu, air pipe ni macam ada orang tutup tau. Okay, dia kata dekat surau tu, dia macam ni tau, masuk surau, tepi ni tempat air wudu, lepas tu dalam bawah tempat solat. So standard lah macam mana-mana tempat surau lah kan. Makcik Anis dengan Mak Salma, diorang ambil pilih yang jauh-jauh sebab tak nak dekat, sebab tak suka. Macam mana orang kata, kalau kita basuh tangan, basuh kaki, air yang terpercik-percik tu kena orang sebelah, tak selesa kan. Lepas tu kita pula jadi macam confused, air tu bersih ke, betul ke kita ambil wuduk ke termasuk air dagu orang, macam-macam lah kan. Air yang menitik-nitik, lepas tu terpercik, jatuh kat bawah-bawah dah ada air sebab pilih buka je kan, pap terkena kawan. So untuk elakkan terpercik ni, sudah ambil pilih jauh-jauh. Tapi waktu Makcik Salma nak basuh tangan, nak ratakan air ni semua, tiba-tiba pilih dia air tertutup, terbuka tempat lain. Dia try buka pilih dia dah terbuka. Faham tak? Macam kalau orang tutup, kita boleh buka balik untuk air keluar. Ini air tiba-tiba stop keluar ke tempat lain. Problem. Okay, tak apalah, tutup balik, pergi kat sini. Sama juga dengan Makcik Anis, tengah ambil wuduk, belum sempat nak basah ubun-ubun, air dia tutup, buka kat tempat lain. Benda ada 6 je tau.
Ada 6 je. Dah pergi jauh-jauh. Pilih yang dekat-dekat pula terbuka. Tak apa lagi, tenang. Diorang pergi kat sebelah-sebelah. Sebab sekarang ni dua pilih kat tengah tu yang terbuka. So pergi sebelah-sebelah. Nak start balik. Basuh tangan, kumur mulut. Tertutup. Belah sana pula terbuka. Sudah. Tak nak teruskan juga sampai Mak Salma dengan Makcik Anis ni ambil wuduk laju-laju. Sebab tak nak air tu stop. Diorang tak tahu. Diorang rasa ada masalah piping. But kalau kita dah biasa dengan kisah seram ni, sasahlah dia yang tengah mengganggu kan. So dah habis ambil wuduk, Alhamdulillah, masuk ke dalam nak solat. Waktu nak solat ni, tengah solat, gedebang pintu. Macam ada orang buka tutup tau. So dalam dia orang tengah bersolat tu, masing-masing tidak membatalkan solat sebab timing. Nanti kan kau sibuk batal, kau nak tengok belakang apa benda kan, timing solat kau punya break tu dah habis kan, kena maki dengan station manager, habis. So okay, tak apa. Dalam khusyuk tak khusyuk, dalam ketakutan, dalam bingung-bingung, tetap solat lah mereka. Habiskan je solat, tak ada dah bunyi pintu. Masing-masing pusing elok je tutup pintu tu. Tapi time tak nampak apa-apa tau. Nasib baik Mak Salma ada dengan Makcik Anis. So dia pandang. Tak apalah. So cepat-cepat cabut telekong ni semua, letak balik dalam beg, tinggal je dalam kabut dekat surau tu. Keluar je daripada pintu surau, kasut diorang hilang. Ya Allah, kasut yang diorang letak kat rak tadi, tak ada kasut kat rak. Tak ada. Wih, dah panik. So dia macam cari, tak jumpa. Lalas kat mana tau? Okey, dekat tempat ambil wuduk tu, dekat atas dia ada macam bakul-bakul tau. Orang selalu letak pencuci muka lah kat situ. Sebab bila nak ambil wuduk kan nak kena buang makeup dulu. Dekat situ tergantung. Macam ada orang ambil tali kasut tu, ikat sini. Diorang tengok je benda tu, diorang macam terpelik. Tapi belum sempat diorang nak rasa pelik kan, nak bercakap apa, air pilih semua terpasang. Sudah, cepat-cepat diorang pergi je kat tempat tu, basah-basah sikit lah. Tarik kasut diorang, pakai, lari. Waktu ni Mak Salma nak pergi tandas. Waktu ni Mak Salma shift malam. Waktu ni Makcik Anis tak ada sebab tak shift sekali. So nak ajak orang lain pergi toilet, dia tak berani. Walaupun ni dah dekat setahun lebih dah kerja kat situ, tetap hanya best friend dia adalah Makcik Anis. So nak ajak kat senior ke, nak ajak orang ni, tak ada siapa nak teman punya. Okey lah, tak apa, dia nak pergi toilet. Since dia pun tak ada rasa seram, tak ada rasa apa-apa, and tak ada cerita apa-apa lagi dah pasal toilet kat belakang tu. And toilet tu sangat dekat dengan tempat dia kerja. Dia pun tanpa berfikir panjang, nak cepat masa kan, so terus pergi toilet belakang. Nak masuk je toilet tu, dekat atas toilet tu dia nampak lembaga kat siling. Lembaga tu macam terlekat dekat siling tu, lembaga hitam. Bergerak. Sudah, dia takut. Dia lari keluar, dia terus masuk dekat dalam stesen dia balik lah. Dekat line dia balik tu, dia masuk. Dia pergi kat tempat duduk dia. Tapi yang peliknya, orang kat dalam stesen tu, dekat line tu, dia tak kenal. Tengok dekat dinding. Kat dinding tu ada tulis diorang ni stesen apa semualah. Tapi kenapa orang ni semua lain-lain? Lepas tu, kerja kilang ni ada uniform tau. Masalahnya, orang yang pakai ni uniform company, tapi lain-lain coraknya. Ada yang pakai uniform lama. Dia pandang kiri, dia pandang kanan. Semua orang buat kerja macam biasa. Everything nampak lain gila. Memang kilang dia, tapi tak tahu nak explain. Suasana tu macam bukan masa dia kerja tadi. Dia keluar pergi toilet, dia balik dah macam tempat lain. Tempat lain, orang lain, suasana lain, vibe lain, sumpah lain. Dia kata masa kejadian tu, dia tak tahu kenapa dia hanya go with the flow. Faham tak? Dia tak ada rasa nak bangun, nak keluar ke apa, tak ada. Dia go with the flow. Buat kerja. Sambil dia buat kerja ni, sambil terpandang orang lain memang buat kerja je. Tak ada yang pandang, tak ada senyap. Semua senyap buat kerja. Tak ada apa tau. Memang semua orang pun tak pandang each other. Dia je dia rasa macam terhok. Orang lain hanya straight buat kerja je tau. So sambil dia tengah tercari-cari jawapan ni, dia tengah pegang barang, tiba-tiba dia rasa macam tangan dia macam basah tau. Baru dia tunduk balik. Dia tengok, Allah, jari dia ada liquid, ada cecair yang pekat, likat merah gelap tu. Merah macam hitam-hitam merah, darah yang pekat, faham tak? So dia macam,
Apa sal kat sini banyak darah ni tempat dia? Dia pandang orang lain semua. Dia pandang-pandang orang buat bodoh je tau. So dia rasa tak kena. Dia macam nak jerit tapi macam tak terkeluar dek kerongkong tau. Pasal dalam dia takut nak minta tolong, tak tahu macam mana. Bila tengok darah ni, mulalah macam bermain-main di fikiran dia. Macam, ya Allah, aku ke next victim ni. Kau orang kata kat sini ada urban legend lah, kena bunuh lah untuk bagi jin makan lah. So ni sekarang ni apa benda ni, trap ke apa ke. Dia tengah fikir macam-macam. Bukan-bukan tap, macam benda jatuh dekat dia punya dahi ni tau. Tap lagi, alamak. Tap. Dia memang dia kata ada menitis beberapa titisan. So dia pegang, jadi dia tak tahu sebab tangan dia dah berlumuran darah. So bila dia pegang sini, tak tahu adakah itu darah tambahan atau darah daripada tangan dia. Dia tengah lost, dia nak angkat muka dia. Tiba-tiba orang yang kat depan dia tu, dekat depan dia, stesen tu yang menghadap sana, tiba-tiba kepala orang tu terpusing menghadap dia. Badan masih menghadap sana, kepala menghadap dia. Benda tu cakap, jangan dongak masa senyum. Of course lah dia terus dongak. Bila dia dongak tu, dia nampak ada kepala yang hanya kepala terapung atas kepala dia, darah menitik-nitik. Itu yang duk bersepah dekat atas tempat meja kerja dia dengan yang menitik dekat atas kepala dia adalah kepala yang tergantung, kepala yang berdarah. Kepala je. Dia terus lari keluar daripada bilik tu. Dia terus keluar. Dia tengok balik pintu tu. Dia intai, lampu semua terpasang tapi tak ada orang. Lepas tu tangan dia dah tak ada darah tau. Dia dah macam, wih, benda ni. Lepas tu terus masuk balik toilet tadi tu. Dia tak ada dah nampak ada lembaga-lembaga ke apa, tak ada tau. So dia macam, okey lah, cuci tangan dia, tak kisahlah. Walaupun tak ada darah. Lepas tu time dia tengah cuci tu, akak senior masuk toilet tu. Engkau ni pergi mana lah? Marah dia tau. Lama sangat kau hilang. Dia belum sempat nak cakap apa-apa ke akak tu. Tak tahu daripada mana tiba-tiba dalam bilik air tu ada akak cleaner. Adik, lain kali adik jangan datang toilet kat sini sorang-sorang. Sini ada hantu. Yang akak sini tu dengar Mak Salma ni dah terkejut, tergamam, pandang je cleaner tu. Lepas tu cleaner tu berlalu pergi je lah. Cleaner tu keluar daripada toilet tu. Dia orang pun nak keluar, orang cepat-cepat lari tengok. Dan cleaner tu hilang, guys. Itu sahaja kisah yang I ada untuk berkongsi dengan kalian tentang kisah gadis kilang. Apa-apa pun guys, semoga kita bertemu lagi lah in the next video. Kisah siapa pula, kisah pekerjaan mana pula, tu korang kena tunggulah. Yang mana yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang mana yang dah subscribe, thank you so much. Semoga kita dapat bertemu lagi next video. Okay, bye. Assalamualaikum.